Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam beberapa episod yang lalu saya dah tunjukkan kepada anda semua beberapa contoh penggunaan 5G di seluruh dunia. Dan salah satu perkara yang menarik tentang 5G itu adalah sesuatu yang dikenali sebagai Private 5G Network ataupun kita panggil dia sebagai rangkaian 5G persendirian. Kenapa mereka gunakan 5G? Nah, itu mungkin salah satu persoalan yang terlintas di fikiran anda. Tapi sebelum tu saya kena tekankan satu benda tau. Rangkaian 5G yang digunakan di terminal tu adalah rangkaian 5G persendirian ataupun Private 5G Network. Dan Private 5G Network ni secara amnya dia adalah berbeza sedikit tau. Kalau kita nak bandingkan dengan rangkaian 5G yang kita duk gunakan sekarang di Malaysia ni. Contohnya yang kita duk guna pakai yang mana kita ambil telefon 5G kita untuk akses internet tu kan. Yang tu lain sikit. Okey, tapi sebelum tu saya cerita dulu dekat anda, kenapa dia pakai 5G? Jadi seperti mana yang kita tahu kan, rangkaian 5G ni secara amnya, dia ada keupayaan untuk nak berikan sambungan dengan bandwidth yang besar pada latency yang rendah. Jadi bandwidth yang besar itulah yang membolehkan video high resolution daripada berpuluh-puluh beratus-ratus kamera yang ada dekat sana tu, di terminal tu, dihantar kepada bilik kawalan tu. Lepas tu latency yang rendah tu pula yang membolehkan operator crane tu mengawal pergerakan crane tu seolah-olah macam mereka duk ada dekat atas crane tu sendiri. Tu dia. Jadi sambil-sambil tu kan, kalau anda tengok lah, kawalan yiwat secara remote ni kalau dia tengok dalam term sekarang ni dipanggil sebagai digital twin. Tu satu benda baru. Jadi digital twin ni sebenarnya apa? Jadi secara mudahnya digital twin ni merujuk kepada benda yang sama tapi dalam bentuk digital. Contoh paling mudah kalau anda tengok dulu kalau crane yang sebelum ni operator tu kena duduk dalam kabin dekat atas crane tu. Jadi sekarang mereka replicate kabin tu dan dia letak dekat dalam bilik kawalan dan semua benda dikawal secara digital. Jadi dia panggil digital twin. Tu dia. Okey, Ustaz patah balik nah. Okey, jadi lepas tu kan mungkin anda terfikir juga tau, kita duk bercakap pasal 5G, lepas tu remote control dan sebagainya kan. Anda mungkin terfikir, kenapa tak pakai Wi-Fi je kan? Ni, dia ada banyak sebab tapi saya cuba ceritakan dekat anda lah sedikit sebanyak kenapa dia tak pakai Wi-Fi. Okey, sebelum tu saya bagi pengenalan sikit nah. Secara umumnya kan, Wi-Fi dan 5G, dua-dua teknologi ini menggunakan radio frekuensi. Tapi Wi-Fi ni dia gunakan frekuensi radio dalam kategori unlicensed band. Ramai orang pakai unlicensed band ni. Manakala rangkaian 5G itu pula, terutamanya private 5G network, dia menggunakan frekuensi yang khusus. Jadi kat situ kita nampak dia ada benda yang khusus dan ada yang orang ramai pakai. Jadi kita nak elakkan gangguan. Tu salah satu yang mudah kan. Lepas tu kan, seperti mana yang kita dah tahu lah kan, Wi-Fi ni biasanya dia mempunyai coverage ataupun liputan yang lebih pendek. Kan kita duk pakai 2.4 kat rumah sebagainya kan, ada duk argue kata kenapa susah nak lalu di antara bilik ke bilik dan sebagainya kan. Sebab tu kalau kita tengok Wi-Fi ni dia lebih sesuai digunakan kat tempat-tempat contohnya dalam rumah, dalam pejabat dan sebagainya. Manakala kalau kita bandingkan dengan rangkaian 5G rangkaian 5G ataupun selular ni boleh digunakan untuk nak cover kawasan yang lebih luas. Dia boleh pergi sampai berkilometer persegi besar dia tu. Sebab tu kalau anda tengok ni, saya bagi contoh kan, kalau kita ambil satu menara telekomunikasi 5G tu kan, setiap satu menara telekomunikasi tu dia boleh berikan coverage pada satu kawasan yang sangat luas. Satu tower tu semua orang dapat ramai-ramai. Tu maksud dia. Okey, lepas tu kan, mungkin anda terfikir juga, macam mana sebenarnya mereka hasilkan yang benda ini dipanggil sebagai rangkaian 5G persendirian ataupun private 5G network ni? Okey, kalau saya nak ceritakan secara mudah secara amnya untuk nak bangunkan satu private 5G network, dia adalah sama bagaimana kita bangunkan rangkaian 5G biasa. Jadi dia kena ada menara telekomunikasi, dia kena ada perkakasan-perkakasan 5G. Pendek kata, samalah macam kita nak buat satu 5G network yang mana kita duk tengok sekarang ni, yang mana anda lalu kat tepi jalan, nampak 5G tower ataupun macam anda tengok video-video sebelum ni kan. Dia sama. Malah kalau nak ikutkan, perkakasan yang ada pada pengguna tu kan, macam yang user tu sendiri pun, macam telefon ke laptop ke apa ke, semua tu adalah perkakasan 5G yang biasa. Jadi kalau rangkaian 5G yang biasa ni dan rangkaian 5G persendirian ni menggunakan hardware ataupun perkakasan yang sama, maka apa beza dia? Dia ada banyak perbezaan tau, tapi saya cuba mudahkan, saya cerita beberapa dulu. Antara perbezaan utamanya adalah siapa yang mengawal rangkaian tu. Okey, ni saya ambil contoh.
Kalau rangkaian 5G yang biasa, ianya akan dikawal dan diuruskan oleh pihak telco. Contohnya kalau macam kat Malaysia ni macam Celcom, Digi dan sebagainya, telco tu yang kontrol. Tapi kalau rangkaian 5G persendirian ni, dia akan diuruskan oleh organisasi yang menggunakan rangkaian tu. Jadi mereka ada full control ataupun kawalan sepenuhnya untuk rangkaian 5G tu. Jadi sama lah yang berlaku dekat terminal tu kan. Lepas tu antara perbezaan lain adalah rangkaian 5G persendirian ni, coverage dia adalah lebih khusus untuk kegunaan organisasi tu. Okey, kenapa saya kata macam tu? Okey, saya ambil satu contoh kan. Kalau 5G yang biasa ataupun kita panggil 5G umum ni, coverage dia adalah jauh lebih besar sebab dia nak berikan servis kepada orang ramai. Yang mana nak gunakan rangkaian 5G tu. Tapi kalau kita pakai yang private 5G network tu, dia mungkin lebih kecil lagi. Lepas tu satu benda tau. Lepas tu ni saya nak cerita benda yang seterusnya kan. Seperti mana yang kita tengok selama ni lah kan. Rangkaian 5G tu sendiri kalau kita kata, oh saya bersambung dengan rangkaian 5G, mesti anda terfikir, kita merujuk kepada sambungan internet yang laju kan. Tapi sebenarnya, rangkaian dan sambungan internet itu adalah dua benda yang berlainan tau. Jadi sebenarnya kan, bila kita bercakap tentang private 5G network ni, mereka boleh gunakan rangkaian 5G yang private tadi itu untuk hanya nak menghubungkan benda tanpa adanya sambungan internet. Jadi anda kena faham lah, rangkaian 5G persendirian ni dia tak semestinya ada sambungan internet, dia terpulang. Dia nak bagi internet pun boleh, dia tak nak bagi internet pun boleh. Jadi kalau kita tengok biasanya syarikat yang gunakan private 5G network tu, dia boleh gunakan sambungan 5G tu untuk nak buat macam-macam. Contohnya sama ada untuk nak kawal mesin ke apa ke, dan biasanya benda tu semua mungkin tidak memerlukan sambungan internet. Dia hanya perlukan sambungan secara wireless. Sebab tu dia boleh pakai sambungan 5G tu semata-mata untuk connection sahaja. Jadi memang boleh. Okey, jadi itu antara beberapa lah contoh perbezaan di antara rangkaian 5G yang biasa dan juga rangkaian 5G yang persendirian ni. Okey, dan sambil itu untuk pengetahuan anda lah kan. Rangkaian selular persendirian ataupun private cellular network ni dia bukan satu benda yang baru tau. Malah dalam 4G pun dah ada private 4G network. Okey, jadi itulah dia sedikit sebanyak maklumat untuk nak ceritakan kepada anda contoh penggunaan rangkaian 5G persendirian terutamanya dalam industri. Okey, sebenarnya kan kalau nak ikutkan dia ada banyak lagi tahu contoh penggunaan yang lain dan insya-Allah saya akan hasilkan beberapa video lain untuk nak ceritakan kepada anda penggunaan tersebut. Okey, saya rasa sampai sini dululah untuk video saya kali ini. Jadi kalau anda rasa video ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka saya harap anda sudilah untuk subscribe ke channel YouTube Pendakwah Teknologi dan juga follow Facebook, Instagram, X dan TikTok rasmi Pendakwah Teknologi. Dan di sini saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.